pasal luas kan, luas isepadu sikit kan, mungkin ada luas permukaan. Soalan ni biasanya dalam kertas 2 kan, bahagian A kan. Itu soalan antara soalan yang wajib jawab kan. Okay, kelebihannya adalah kalau tak ada formula diberikan memang susah, tapi dalam SPM kamu formula semua insya-Allah diberikan. Cuma kadang-kadang ada beberapa formula yang perlu kamu adjust sikit. Kan, adjust sikit kan pasal luas dan isepadu ni. Okey. Jom kita tengok macam mana cerita dengan soalan yang pertama. Saya akan share kejap. Okey, boleh nampak kan? Saya cari dia. Okey. Soalan ni soalan yang dah kita tengok soalan pertama dulu, nombor 4 kat sini. Rajah menunjukkan sebuah bulatan berpusat dengan diameter 42 kan. Kita tengok gambar rajah dia bagi satu bulatan. Kemudian ada pusat bulatan dekat O. Kemudian ada satu sektor iaitu POQ kan. Ini soalan ni kamu jangan salah rugi kan. Okey. Kalau kamu tengok dia kata kat situ diameter, itu trik dia. Ini trik dia. Dia bagi diameter. Kadang-kadang kalau kita buat kalau-kalau kita tak perasan. Sebab bulatan yang penting dalam bulatan adalah jari bukan diameter kan. Yang mana diameter adalah sama dengan 2 darab dengan jari. Jadi jari sama dengan apa? Diameter bahagi 2. Jadi jari sama dengan diameter kita bahagi 2 lah. Contoh soalan ni dia bagi diameter 42. Bila kita bahagi 2 dapatlah 21. Sebab dalam bulatan yang penting adalah jarinya. Jadi kita boleh labelkan sini 21, sini pun 21. Dua-dua ni adalah jari bulatan tersebut kan. Okey. Yang kedua, diberi luas sektor major. Major yang besar, minor yang kecil. Mana? Ini sektor dia ada sudut yang ni kecil, sudut yang ni besar. Sudut ni kita panggil dia sudut minor, ini sudut major. Jadi sektor major yang mana? Ini sektor major. Nampak? Ini kita panggil dia sektor major. Yang besar. Yang ni sektor, nama dia sektor minor. Okey. Luas sektor major adalah dia kata 1155 kan. 1000 kan. 1155 cm kuasa 2. Okey. Soalan dia sektor minor OPQ yang bulat dalam cm kan. Okey, hitung perimeter dalam cm sektor minor OPQ yang berlorek. Oh sorry saya salah lorek. Yang dia lorek adalah yang minor. Dia tak nampak tu lorek tu sebab dia warna jadi hilang warna ni. Okey, soalan dia suruh cari apa? Dia suruh cari perimeter. Perimeter. Okey, jadi soalan ni kamu tengok 4 markah. Langkah pertama, apa yang kita miss kat ni? Dalam bulatan ni yang kita kurang dia adalah kita punya sudut. Sudut tak ada. Jadi kita keluarkan luas sektor sama dengan sudut per 360 darab dengan luas bulatan pi J kuasa 2. Ini formula ni diberi dalam exam. Jadi kita masukkan berapa dia bagi luas sektor? Luas sektor kita adalah 1155 sama dengan sudut tak tahu per dengan 360 darab dengan pi. Dia kata gunakan 22/7 darab dengan jari kita 21 kuasa 2. Theta terus. Sebab apa? Kamu ada kalkulator yang boleh mengira terus.
dengan kita menggunakan apa? Equation. Kita gunakan equation untuk mendapatkan. Ini tak payah kita buat algebra pindah-pindah. Kat sini kita hanya perlu gunakan equation. Okey. Kalau kalkulator saya ni saya rasa lebih kurang kot. Lebih kurang Okey. Saya pakai kereta pad equation saya. Dia nampak equation, kita buat equation. Okey, equation saya akan buat 1155. Okey, kemudian sama dengan kita akan pakai alpha. Bagi nampak saya tekan. Silau sikit lah. Dan alpha calculate. Dia keluar sama dengan tu. Sama dengan apa tadi? Theta. Theta kita boleh pakai X. Alpha X. Kemudian per dengan 360. Kamu boleh pakai per, boleh pakai bahagi. Sama je. Kemudian darab dengan 22/7. 22/7. Kemudian darab dengan 21/2. Nampak? X terus dapat. X sama dengan 300. Untuk kalkulator biasa, kamu kena tekan shift calculate. Shift calculate. Okay, untuk dapatkan jawapan. Jadi tak payah kamu buat pindah-pindah. Tapi kalau kamu rasa kalkulator kamu tak dapat, insyaAllah nanti boleh tanya saya. Boleh WhatsApp saya tanya. Saya tengok kalkulator kamu macam mana, jenis apa. Okay. Dia terus dapat ni. Tapi yang tak ada tunjuk. Tunjuk sini terus. Jadi theta kita yang kita dapat tadi, terus jawapan theta kita adalah 300 darjah. Belah mana 300? Belah meja. Ini 300. Bila sebelah sini 300, sebelah sini berapa? 360 tolak 300, sini 60. Bagi nampak sini 60 darjah dalam ni 60 darjah. Jadi saya akan keluarkan sektor tu. Sebab soalan dia minta perimeter. Jadi jejari kita kat sini ada 21 dan sudut kat sini adalah 60. Okey, bila minta perimeter apa yang tak cukup? Depan dia, panjang lengkuk juga tak cukup. Jadi kita boleh cari panjang lengkuk minor PQ ni. Saya cari, saya tulis kat situ PQ sama dengan panjang lengkuk. Okey, apa formula panjang lengkuk? Formula panjang lengkuk sudut per dengan 360 darab dengan lilitan 2/J. Kalau luas darab dengan luas. Beza di situ je. Kalau panjang darab dengan lilitan. Formula lilitan ada diberikan. Formula panjang lengkuk pun ada diberikan. Okey. Jadi sudut kita berapa? 60/360 darab dengan 2. 22/7, jejari kita 21. Yang ini boleh tekan kalkulator secara terus saja, tak payah pakai equation ya, sebab dia terus ni. 60 bahagi dengan 360 darab dengan 2 darab 22/7, kemudian darab dengan 21. Jadi kita akan dapat 22. Jadi dia punya perimeter sama dengan berapa dia bagi kat sini? Dia dapat 22. Jadi 22 campur 21 campur 21. Dapat jawapan 246 64. Nampak? Ini jalan kerja basic Yang ni asas kita guna. Iaitu menggunakan dia bagi luas sektor, kita pakai formula luas sektor untuk mendapatkan apa? Sudut. Dah dapat sudut, kita boleh gunakan sudut ni untuk mencari apa pula? Panjang lengkuk. Ini panjang lengkuk. Kalau dalam exam, antara soalan-soalan yang kamu kalau boleh jaga-jaga. Kalau yang ambil AMAT tu tak apa, 2 kali belajar. Yang ambil MAT ni. Yang MAT saja, dia sekali je belajar. Okay, kalau dalam AMAT dia belajar dalam bulatan, tingkatan 5 dia belajar. Okay, untuk yang tak ambil AMAT, matematik saja. Benda ni dah diajar dalam tingkatan 2. Kamu dah tinggal lama. Okay, ini contoh yang pertama. Ingat formula kita? Sebab tu soalan bulatan ni cerita dia pasal apa? Macam mana nak gunakan formula yang diberikan. Macam mana nak guna formula yang diberikan. Okay, kita pergi pada soalan seterusnya. Sekejap. Nombor 2 tengok.
Ini ada aiskrim. Kan? Tengok. Soalan nombor 7. Saya pakai kertas model SPM 4 ni. Ini buku saya rasa saya pakai Sas Badi. Saya memang suka kat Sas Badi. Okey, ni ada aiskrim. Tinggi dia sampai atas ni, pada bawah ni adalah 12 cm. Okey, maklumat dulu, kita label dulu habiskan. Rajah 3 menunjukkan sebuah model aiskrim yang diperbuat daripada plastik yang terdiri daripada kon aiskrim membulat dan pengisian aiskrim yang bentuk hemisfera. Diberi jenis hemisfera jejari hemisfera ialah 2.5. Okey, jejari hemisfera sini. Bila dia bagi tahu hemisfera ni dia pukul mana pun tetap 2.5. Sebab ini semua jejari dia. Jadi kalau sini 2.5, sini 2.5, ni sini tinggi ni pun 2.5. Tinggi ni pun 2.5. Sebab apa? Hemisfera dia macam separuh bulatan. Itu nama hemisfera. Kadang-kadang sangkut ke sini cari tak jumpa. Okey? Bila kita dapat tinggi di 2.5, apa kesimpulan kita? Kita boleh dapat tinggi kon ni. Tinggi kon sekarang adalah apa? 12 tolak dengan 2.5. Nampak? Tinggi kon. Jadi 12 tolak 2.5 adalah 9.5. Nampak? Kita dapat tinggi kon. Kita tolak. Ini maklumat tersirat saja, saya keluarkan saja kan. Okey. Seterusnya, hitung jumlah luas permukaan. Wow, dia nak apa? Jumlah luas permukaan. Jumlah luas permukaan pula. Permukaan model aiskrim itu. Beri jawapan, pula dia nak jawapan betul kepada 2 tempat perpuluhan. Jadi bila kita tengok kat sini, luas permukaan maksudnya apa? Luas permukaan hemisfera. Luas permukaan hemisfera dan luas permukaan lengkung kon. Yang ini memang kena hafal. Tak boleh nak buat apa. Okey? Yang ini kamu kena ingat formula dia kan. Ini untuk luas permukaan hemisfera biasanya macam tu, hemisfera. Okey. Ini kita panggil dia luas permukaan dia, luas sama dengan 2 pi j kuasa 2. Kawasan ni saja. Kawasan yang melengkung ni luas dia adalah 2 pi j kuasa 2. Okey? Ingat Boleh Okey? Kon pula. Kon, kalau saya pecahkan, saya asingkan kon ni. Okey? Luas. Luas kawasan ni. Luas dia adalah sama dengan pi js. Pi js. Pi js. Okey. Jejari apa? Jejari sini. S mana? Ni. Sending ni. Panjang sending ni adalah S. Itu pi js. Kena ingat. Formula ni kena ingat. Takut nanti dia tak bagilah exam. Ataupun dia bagi dalam formula lain. Jadi kamu cari tak jumpa nanti. Luas permukaan. Okey. Jadi jumlah luas permukaan dia adalah apa? Sama dengan 2 pi j kuasa 2 campur dengan pi js. Tak ada masalah sebab jejari dia sama semua. Okey. Sekarang ni masalah kita adalah pi ada, jejari ada, s tak ada. Okey, macam nak cari s? S kalau kamu tengok sending ni adalah kita boleh gunakan ini Pythagoras theorem. Soalan tu kebat sikit. Pythagoras theorem sebab kita dah ada apa? Yang ini 2.5. Kita dah ada tinggi untuk kon tu adalah 9.5 dan kita nak cari dia punya S. Ini S. Jadi macam mana nak pakai? Kita pakai kalkulator sahaja.
Kalau pakai kalkulator, kamu boleh buat formula, tak apa? Formula punca kuasa 2, 2.5 kuasa 2 campur 9.5 kuasa 2. Tapi kadang-kadang careless. Jadi saya tukar pakai kalkulator je. Kan? Kalkulator kamu boleh pakai pol 2.5, 9.5. Kat mana pol boleh dapat? Pol ni boleh dapat dekat shift tambah. Bila guna pol? Pol ni kita gunakan untuk mengira hypotenuse. Pol tu digunakan untuk mengira hypotenuse. Ambil kalkulator. Okey. Tengok kalkulator. Pakai je terus. Ada silau sikit saya kalkulator saya ni. Shift tambah. Dia keluar pol. Nampak? Itu pol dia keluar. Saya masukkan 2.5. Kamu masuk kalkulator kamu tengok. Dengan apa? 9.5. Dapat jawapan terus 9.82. Dia nak 2 tempat perpuluhan. 9.82. Kan? Jadi sending dia S ni saya akan dapat sama dengan 9.82. Sending. Jadi boleh masuk dalam formula ni. Okey. Jadi formula kita adalah 2 darab 22/7 darab jejari kita 2.5 kuasa 2 campur 22/7 pi darab jejari 2.5. S kita tadi apa? 9.82. Dapatlah jawapan akhir dia. Pasal apa? Luas permukaan. Okey, ambil kalkulator kira. 2 darab dengan 22/7. Kemudian darab dengan 2.5 kuasa 2. Campur dengan 22/7. Kemudian darab dengan 2.5 darab dengan 9.82. Dia dapat jawapan dia 11644. 116.44 cm luas permukaan kuasa 2. Luas permukaan sebenarnya adalah benda yang jarang-jarang pelajar jawab. Isi padu dia jawab. Luas permukaan kadang-kadang sangkut. Okey. Formula diberikan tapi formula tu dia bagi dalam bentuk luas permukaan kon. Kamu kena pandai-pandai cari. Melengkung ni berapa. Okey. Kalau semua berapa, kita tengok bentuk dia. Okay. Kena faham macam mana nak guna formula. Dia bagi formula banyak tau dalam senarai formula SNAP. Kena belajar tengok banyak sangat pening. Kan? Relax je, tak apa. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Ni dah macam tadi balik Lebih kurang bulatan balik asal Okey, kita tengok nombor 1. Tiba-tiba baru keluar nombor 1. Tadi nombor berapa dulu? 4 saya mula. Nombor 1 kat sini ada satu sektor. Dia biasanya benda penting dalam topik ni adalah label. Kalau kamu cekap label, senang cerita dia. Dia bagi 14 ni dah cantik dah jari. Kim Seng mempunyai seutas dawai logam. Dia membengkokkan dawai itu sehingga menjadi satu sektor. Bila dia pakai dawai, dia bengkokkan buat sektor. Benda ni namanya adalah perimeter ni. Dia bengkokkan ni semua. Benda ni kita panggil dia perimeter. Perimeter sama dengan panjang dawai. Panjang dawai yang dibengkokkan tadi, perimeter. Okay. Diberi luas sektor macam tadi. Luas. Luas sama dengan 154. Dia bagi luas. Okey. Cari hitung panjang dalam cm dawai logam tersebut. Maksudnya dia nak suruh cari apa? Panjang dawai, maksudnya dia suruh cari perimeter. Dia macam tadi sama juga. Apa yang miss kat sini? Yang miss dalam sektor adalah sudut. Letak sudut kita apa? Theta. Dia bagi apa? Luas sektor. Apa formula luas sektor? Luas sektor sama dengan sudut per dengan 360 darab dengan apa? Jari apa? Pi J kuasa 2. Pi
J kuasa 2. Formula luas sektor, pi J kuasa 2. Saya tulis formula dulu. Saya masukkan luas sektor 154. Sudut tak tahu. Pi kita tahu dia bagi 22/7. Jejari pun kita tahu 14 kuasa 2. Sekarang nak cari theta macam tadi, guna kalkulator. Okey, kalau nak pindah-pindah boleh pakai kalkulator, senang kan. 154 sama dengan sini Oh sorry, saya punya ni silau sikit lah. 154 sama dengan alpha x x per dengan 360. Kemudian darab dengan 22/7. Kebanyakan kalkulator baru dia boleh buat function ni. Dan macam ni bentuk ni. Memang boleh buat. Okey, kalau dekat Shopee tu harga dia lebih kurang dalam 40 ke 50 ringgit. Baru kan? Jadi kita akan dapat theta dia sama dengan apa? 90 kat situ. Dia senang, memudahkan kamu sikit. Belilah. Invest sikit. Simpan duit air. 90 darjah. Jadi 90 kita dapatlah cari panjang lengkuk depan ni. Macam tadi cerita dia, gabungan dia. So, panjang lengkuk. Formula kita theta per 360 darab dengan panjang lilitan. Formula lilitan 2 pi J. Okey. Masukkan panjang lengkuk kita. Masukkan pula, tak tahu. Masukkan sudut kita 90/360 darab dengan 2. 22/7 darab dengan jejari kita tadi 14. Ambil kalkulator, dapat panjang lengkuk. Panjang lengkuk dapat 90 per dengan 360. Kemudian darab dengan 2, darab dengan 22/7. Kemudian darab dengan 14. Jadi kita akan dapat 22. Jadi soalan, adakah soalan tanya ni? Tak. Soalan tanya apa? Panjang dawai. Oleh sebab itu, panjang dawai sama dengan perimeter kita kan, iaitu 22 campur 14 campur 14. Jadi kita akan dapat kat sini 2, 3, 4. 4 maksudnya 5. Okey. Ini 2 kali lah kita jumpa soalan ni. Jadi kalau 2 kali ni harap kamu boleh faham sikit. Dia cuba tengok. Pergi dekat soalan seterusnya. Tengok. Okey, ini dia bagi sudut, dia bagi perimeter semua. Nombor 11, tapi kamu lihat ni nombor 11A dia B. Ini maksudnya dia duduk apa? Dalam bahagian B. Soalan dalam bahagian B. Sebab tu dia ada A, B. Dan soalan bahagian B ni markah dia banyak sikit. Markah dia hampir-hampir 2 kali ganda. Untuk soalan ni saja 9 markah. Okey. Cuba tengok. Soalan nombor 11 ni, dia ada bagi satu sektor juga. Tapi kelebihan apa? Sudut dia bagi 135 darjah dia bagi sudut. A, O, B. Okey. Dalam rajah 3/1, sektor AOB berpusat O ialah sebuah taman landscape. Ini taman landscape. Seperti bahasa Melayu, landscape word. Okey, landscape. Perimeter taman itu ialah 244. Perimeter. Perimeter. Cepat saya tulis dulu. Perimeter sama dengan 244. Okey. Hitung panjang bagi OB. Apa OB? OB adalah jejari. Jadi kat sini kita kena buat satu persamaan sebenarnya. Contoh kalau kamu letak sini jejari, sini letak jejari juga. Okey. Jadi siapa kat depan ni? Panjang lengkuk. Panjang lengkuk, apa formula panjang lengkuk? Panjang lengkuk
AB sama dengan sudut dia 135 per dengan 360. Darab dengan panjang lengkok apa? 2 pi J. 2 darab 22 per 7 darab dengan J. Itu panjang lengkok. Nampak dia ada J. Jadi kalkulator kamu, kita tak boleh kira J je. Yang ini semua kita boleh kira, jangan termenung. Ambil kalkulator, tekan yang banyak-banyak tu dulu. Tekan. 135 per dengan 360 darab dengan 2 darab dengan 22 per 7. Jadi kita dapat jawapan kat situ 33 per 14. Saya buat dalam bentuk pecahan. Sini panjang lengkok 33 per 14. Okey. Soalan dia, panjang bagi OB jejari. Dia kata, campur semua, kamu akan dapat 244. 244. Campur semua dapat 244. Okey. Jadi, apakah 244? 244 panjang lengkok kita, AB, campur dengan jejari-jejari 2J. Sama dengan 244. Formula kita kan. Okey. AB apa? Panjang tadi. Kita dah kira panjang lengkok ni. Panjang lengkok kita adalah 33 per 14J. Campur dengan 2J sama dengan 244. Okey. Ini pecahan ni. Jadi macam mana dapat J? Kita keluarkan J. J sama dengan 33 per 14 campur 2. Ambil kalkulator, kamu akan dapat jejari. Kalkulator, kira ni dulu. 33 per 14 darab dengan 2. Campur. (61 per 14). Sama dengan 244. Jadi jejari kita boleh ambil kalkulator kira. 244 naik atas, darab 14 bahagi dengan 61. Dapatlah jawapan kita kat situ adalah 56. J sama dengan 56. Soalan dia cari panjang OB. Panjang OB tu jejari ya. OB sama dengan 56. OB adalah jejari kan. Okey. Hitung luas taman. Luas dah mudah dah sebab semua benda dah ada. Luas sama dengan formula kita sudut 135 per 60. 360 darab dengan luas pi 22 per 7. J kuasa 2. Luas J kuasa 2. Pi J kuasa 2. 56 kuasa 2. Dapat terus. Cuba tengok. 135 per 360 darab dengan 22 per 7 darab dengan 56 kuasa 2. 3696. Cantik kan boy? 3696. Itu soalan yang melibatkan apa? Ada sudut, dikaitkan dengan perimeter. Okey, untuk dapatkan satu persamaan lagi satu. Ini kebanyakannya kita panggil dia persamaan serentak, tapi dia tak tersusun. Okey. Tengok satu lagi. Okey, B ni isi padu. Isi padu kan. Okey. Kamu boleh cuba kejap. Saya akan bagi formula. Kamu cuba kan. Ni
Ini kamu akan nampak isi padu sebenarnya dia mudah sikit lah daripada luas permukaan. Kan? Kat sini saya nampak ada bentuk apa? Silinder. Silinder maksudnya isi padu dia sama dengan pi J kuasa 2 T. Okay. Kemudian ada kuboid. Kuboid formula dia adalah sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Itu kuboid. Panjang kali lebar kali tinggi. Ataupun dia panggil luas kerata rentas. Okay. Jika semua petrol di dalam 3 bekas petrol itu dituang ke dalam tangki kosong, berapakah kedalaman petrol dalam tangki itu? Nampak? Cuba sesuaikan kejap dengan soalan. Ambil masa. Cuba jawab dalam 5 minit lah. Sebab saya nak pergi toilet kejap. Okey. Cuba soalan ni. Okey. Jadi kita tengok balik cerita dia. Dia kata apa? Rajah 3 buah bekas petrol berbentuk silinder yang sama. Sebuah tangki kosong berbentuk kuboid. Jika semua petrol dalam 3 bekas itu dituang, berapakah kedalaman? Jadi ini sebenarnya konsep dia adalah sama. Isi padu sama. Isi padu untuk 3 silinder. Isi padu untuk 3 silinder mesti sama dengan isi padu kuboid kita. Tapi kuboid kita, kedalaman dia ada tertentu kan. Contoh, apa formula untuk silinder? Kita masuk formula je. 3 kali silinder. 3 kali dengan pi J kuasa 2 T dia. Sama dengan untuk kuboid kita adalah panjang kali lebar kali tinggi dia. Tinggi kuboid. Okey. Soalan yang nak cari adalah kedalaman. Kedalaman adalah apa? Inilah tinggi kuboid ni. Tinggi kuboid itu adalah kedalaman dia. Jadi saya masukkan kat situ 3 darab dengan pi dia kata 22/7 darab dengan dia bagi dekat gambar tu kamu tengok diameter tu. Ada juga diameter dia bagi 60 tu. Kita nak jejari. Jadi bahagi 2 30 kuasa 2 tinggi dia 84. Okey, sama juga dengan nampak panjang. Hati-hati sini. Sini dia pakai cm, sini dia pakai meter. Jadi kita kena tukar unit kena sama dua-dua. Jaga kan? Jadi meter kena tukar kepada cm. Meter kepada cm darab 100. Jadi kita akan dapat kat sini adalah panjang dia 150 cm darab dengan 80 darab dengan kedalaman dia, tinggi dia. Selesai. Dapat T, tekan kalkulator lah. Jadi T kita, kedalaman kita sama dengan semua ni bahagi dengan yang ini. Ambil kalkulator saja. Boleh pakai equation tak ada masalah. Okey, 2/7. Kemudian darab dengan 30 kuasa 2. Kemudian darab dengan 84. Okey, bahagi dengan 150 darab 80. Dapatlah jawapan kita kat situ. 59.4. Tinggi dia dah 59.4 cm. Okey, cuba tengok. Ada soalan dia, berapakah kedalaman dalam meter? Jadi kita akan tulis jawapan dia semula. Oleh sebab itu kedalaman sama dengan darab meter bahagi 100. Bahagi 100 kita akan dapat 0.594 meter. Tengok kita fahamkan Dia pasal formula aja. Macam mana nak guna formula tu? Okay? Kalau kamu tahu macam mana nak guna formula, selesai. Formula diberikan. Nak guna je macam mana. Bila nak pakai tu, bila formula ni kat mana. Itu penting. Okey. Teruskan. Cuba sempat buat lagi ni. Nombor 5. Tengok. 5 markah. Soalan ni macam ni markah dia. Kamu tengok.
5 markah, 4 markah, markah besar. Markah besar. Tapi selalunya ramai pelajar yang abaikan soalan ni. Jangan rugi kan. Kamu kena buatlah exam ni. Okey. Jadi saya lukis gambar tu macam tadi. Beza dia, tadi kita buat kon jadi aiskrim. Yang ni dia. Macam ni. Alamak, tak cantik. Tak sama. Bolehlah. Tinggi dia 5 cm. Okey. Rajah 4 menunjukkan gabungan pepejal yang terdiri pada sebuah hemisfera dan sebuah silinder tegak. Sebuah hemisfera, silinder tegak. Diberi bahawa luas permukaan hemisfera itu. Luas permukaan hemisfera saja. Hemisfera saja ini. Luas dia adalah apa? 693 cm kuasa 2. Luas dia saja. Okey. Hitung isi padu gabungan pepejal itu. Kenapa dia bagi macam ni? Pertama sekali kita keluarkan semua formula terlibat. Apakah luas permukaan hemisfera tadi ni? Ini saya bagi dah tadi. Formula dia adalah apa? Luas permukaan dia adalah 2 pi j. 2 pi j juga. 2 pi j kuasa 2 luas permukaan kawasan ni. Okey? Sama dengan berapa? Sama dengan 693. Apa kita boleh dapat kat sini? Kita boleh dapat jejari kat sini. Nampak? Jadi jejari kita J kuasa 2 sama dengan 693 per dengan 2 darab dengan pi. 2 pi pindah. Jadi kita akan dapat, ambil kalkulator tekan. 693 per dengan 22 per 7. Dapat kat sini 110.25 J kuasa 2. Jadi punca kuasakan. Dapat kat situ, jejari kamu akan dapat 10.5. Jejari. Dapat jejari dia. Bila dah dapat jejari, maka bolehlah kita cari isi padu. Apa isi padu kat sini? Isi padu hemisfera dia bagi. Dia bagi dalam standard formula 2 per 3 pi j kuasa 3. Dia bagi. Pergi cari je. Kalau dia tak bagi hemisfera, dia bagi sfera. Kalau dia bagi sfera, dia bagi isi padu sfera. 4 per 3 pi j kuasa 3. Kita bahagi 2 lah. Sfera penuh bulat. Potong 2. Bahagi 2 dapatlah 2 per 3. Okey. Kemudian campur dengan silinder. Silinder pi j kuasa 2t. Masukkan 2 per 3. 22 per 7. Jejari kita 10.5 kuasa 3. Campur 22 per 7. Jejari kita 10.5 kuasa 2. Tinggi silinder adalah 5. Selesai. Nampak? 5 markah. Dia tak susah sebenarnya. Tapi kena sekurang-kurangnya ada idea sekali. Sekali kamu tengok saya buat, sekali lagi kamu jumpa soalan exam macam ni dalam exam kamu, insya-Allah kamu akan nampak. Okey, apa formula dia? Lupa tengok depan. Jangan takut. Ini 2 per 3. Kemudian darab dengan 22 per 7. Kemudian darab dengan 10.5 kuasa 3. Kuasa 3 semua dekat kalkulator kan. Campur dengan 22 per 7. Darab dengan 10.5 kuasa 2. Darab 5. Dapat jawapan. Saya dapat jawapan kat sini. 5457. 5457.375. Okey, cuba kamu tengok. Kadang-kadang saya tekan kalkulator salah ni. Pi j kuasa 2, kuasa 3. Betul? Mana 2 per 3? Oh, salah, sorry. Saya dah agak dah salah tekan kalkulator ni. 4158.
4158 pun betul. Pi salah tekan. Okey. Macam itulah soalan dia untuk ispadu ni. Jom kita tengok satu lagi. Saya bagi banyak ni bukan apa. Tak banyak pun, sikit je bagi. Saya tak tahu mana satu. Tak tahu mana satu nak masuk exam kamu. Yang saya tahu soalan ni mesti ada. Bahagian mana pun kita tak tahu sekarang ni. Dia duduk kat mana. Tapi mesti ada. Kita panggil dia bahagian luas dan isi padu ni mesti ada. Cuma favorite dia dah lama tak masuk luas permukaan. Jaga-jaga kan. Okay, B. Tiba-tiba B. Maksudnya soalan ni dia adalah soalan bahagian C. Sebahagian dari soalan bahagian C yang mana 15 markah. Bahagian C biasanya dia boleh campur-campur aduk soalan. Ada A, B, C, D, dia campur-campur semua markah 15. Ini. Okey. Jadi gambar dia bagi kat situ ada satu kotak. Kemudian tepi dia ada separuh. Ini 100. Okey. Rajah menunjukkan. Tak nampak pula. Rajah menunjukkan tapak lintasan larian di dalam stadium itu yang digunakan oleh kumpulan atlet untuk menjalankan latihan. Bahagian A, B, C dan D, E, F adalah dua buah semi bulatan. Okey, perimeter seluruh tapak itu adalah 400. Perimeter semua adalah 400. Jadi kalau sini 100, sini 100, jadi sini pun 100 tau. Sini pun 100. Sebab dia kata perimeter seluruh tapak itu adalah 400. Hitung luas tapak lintasan larian itu. Okey, dia suruh cari luas keseluruhan lah. Itu beza dia. Dia bagi apa semua ni. Jadi kita kena sesuaikan kan. Okey. Apa yang kita perlu dapatkan? Kat sini kita hanya perlu dapatkan jejari. Nampak? Separuh campur separuh jadilah bulatan penuh. Nampak? Yang mana jejari kita J. Okey, berapa dia punya lilitan dia? 100, 100, 200. Apa formula lilitan? 2 pi J. Berapa dapat J? J sama dengan 200 per 2 pi. Tak payah pakai kalkulator. 100 per pi dulu. Nampak? Itu jejari kita. Nampak? Sekarang ni dia nak apa? Luas keseluruhan. Apa luas keseluruhan? Luas keseluruhan sama dengan luas kotak campur dengan luas bulatan. Dapatlah luas semua. Apa formula luas kotak? Sini 100. Sini adalah J kali 2. J kali 2, 200 per pi. J saja 100 per pi. Kali 2, 200 per pi. Okey. Yang kat sini pula, apa formula untuk luas bulatan? Pi J kuasa 2. Ada tak J? Ada. Okey, masukkan. Yang ini 200 per pi darab 100. Campur dengan pi, jejari kita adalah 100 per dengan pi kuasa 2. Sama dengan luas keseluruhan. Okey, ambil kalkulator. Tempat pi tu kita boleh gantikan dengan 22 per 7. Masa tekan kalkulator pun boleh. Okey. 200 bahagi dengan pi. Kemudian darab 100. Campur dengan, ini saya potong dulu Okey, kamu tengok kita potong ni. Sini kuasa 2 kan? Bila kuasa 2 maksudnya saya potong, ini saya potong, sini saya potong satu habis. Sepatutnya kat bawah ni ada pi kuasa 2, potong satu, tinggal satu je. Ini kita akan dapat kat situ 100 kuasa 2 bahagi dengan pi.
Okey, dia dapat jawapan 954545. Luas dia sama dengan 9545.45. Unit kita kat situ adalah meter kuasa 2. Okey, itu lebih kurang cerita dia tentang apa? Luas, perimeter dan juga isi padu. Isi padu sikit je saya sentuh, dia ada beberapa formula isi padu kan. Okey. Jadi insya-Allah semoga dapat berguna untuk kamu dalam trial nanti. Kan? Yang belum tahu lagi, ada sekolah dah dapat tarikh, ada sekolah belum dapat tarikh. Semoga berjaya. Jadi insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Semoga dikurniakan umur yang panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih. Baik.